Telekom Malaysia Berhad akan mempercepatkan kadar pemasangan fiber optik di Sabah dengan sekurang-kurangnya 145,000 premis disambungkan dalam tempoh 3 tahun dari 2022 hingga 2025. Kenyataan itu berkata TM menyasarkan untuk mencapai 58% liputan fiber optik di negeri ini. Sasaran itu telah dikongsikan oleh barisan kepimpinan TM pada kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor hari ini. Delegasi kunjungan hormat yang diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan TM, Imri Mokhtar itu meluangkan masa selama sehari untuk bertemu dengan pemimpin kerajaan negeri, komuniti perniagaan dan warga TM. Dalam kunjungan itu juga barisan delegasi turut berkongsi maklumat terkini mengenai aktiviti TM di negeri ini serta usahanya untuk membawa akses kesaling hubungan dan penyelesaian digital kepada rakyat, komuniti perniagaan, industri dan sektor awam. TM telah melabur lebih daripada 1.1 bilion ringgit untuk CAPX di Sabah sejak 2012 bagi meningkatkan kesaling hubungan dan gentian optik di negeri ini dengan sejumlah 32,000 km kabel gentian optik di seluruh negeri, di samping 59 tapak sambungan gentian optik yang telah disediakan di sekolah yang berfungsi sebagai point of presence. TM telah menghubungkan hampir 282,000 premis di Sabah. Secara keseluruhan, TM telah menggunakan lebih 600,000 km kabel gentian optik di seluruh negara dan usaha itu akan terus diperhebatkan selaras dengan pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara. Sementara itu, rakyat Sabah tidak berdepan masalah kemiskinan hingga menjadi antara negeri termiskin di negara ini jika tumpuan sewajarnya diberikan pemimpin kerajaan sebelum ini untuk membangunkan rakyat dan negeri Sabah. Setiausaha politik Ketua Menteri Datuk Johari Saiman berkata, hanya ketika tidak berkuasa dan menjadi pembangkang, mereka menyuarakan perkara itu dan mempertikaikan apa sahaja yang dilaksanakan oleh kerajaan ketika ini. Beliau berkata kerajaan gabungan rakyat Sabah Barisan Nasional yang ada sekarang berusaha melaksanakan perubahan termasuk dengan meningkatkan keupayaan wakil rakyat untuk membantu rakyat di kawasan masing-masing. Bagaimanapun katanya usaha itu yang diterjemahkan melalui kenaikan gaji ahli Dewan Undangan Negeri dan anggota pentadbiran kerajaan yang diluluskan pada persidangan DUN kemarin diputar belit pihak pembangkang untuk memburukkan kerajaan. Beliau menyelar tindakan pembangkang memutar belit kenaikan gaji ADUN dan anggota pentadbiran kerajaan yang diluluskan DUN Sabah kemarin untuk mengelirukan rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor ketika membentangkan ruang undang-undang enakmen anggota pentadbiran dan ahli Dewan Undangan Saraan Pindaan 2022 itu antara lain berkata, pelarasan seraan gaji yang dilakukan itu dapat meningkatkan keupayaan atau tanggungjawab ADUN termasuk pembangkang serta anggota pentadbiran kerajaan. Haji Ji berkata semakan terhadap enakmen itu yang kali terakhir dibuat pada 2015 perlu seiring dengan keadaan semasa dan beban tugas ahli Dewan Undangan dan anggota pentadbiran yang semakin berat dan mencabar serta keadaan fizikal negeri yang luas. Dengan itu katanya sudah tiba masanya saraan gaji itu disemak semula dan diselaraskan setimpal dengan usaha dan komitmen ahli Dewan Undangan dan anggota pentadbiran. Berita seterusnya, 3 pemandu ditahan selepas disahkan memandu dengan paras alkohol tinggi dalam operasi di Jalan Kota Kinabalu Penampang malam tadi. Dalam operasi Ops Mabuk bermula jam 11 malam itu, bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang turut mengeluarkan 54 saman atas pelbagai kesalahan. Ketua Polis Daerah Penampang Deputi Superintendent Muhammad Haris Ibrahim berkata, operasi berkenaan diketuai oleh Ketua BSPTAP di Penampang, Inspektor Jupri Usman dengan dibantu seramai 8 anggota. Katanya sepanjang operasi berkenaan sebanyak 62 kenderaan dan 53 individu diperiksa. Hasil pemeriksaan seramai 3 individu ditahan atas kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol. Selain itu sebanyak 54 keping saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan, antaranya tiada lesen memandu, mengubah suai kenderaan dan lesen memandu tamat tempoh. Muhammad Haris berkata 3 individu terbabit disiasat mengikut Seksyen 45E-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu atas kesalahan memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol melebihi had yang ditetapkan. Sabit kesalahan boleh dipenjara selama 2 tahun dan denda tidak kurang
daripada RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000. Manakala seorang remaja lelaki yang dikuatiri lemas lepas hilang ketika mandi di pantai sebuah pusat peranginan di Kampung Kunono, Kuala Penyu sejak 5 hari lalu akhirnya ditemui meninggal dunia malam tadi. Mangsa Edward Owan, 17 tahun, ditemui penduduk kampung Tempurong sejauh 7.89 km dari lokasi awal mangsa dilaporkan hilang. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan daripada Ketua Kampung Tempurong yang memaklumkan penemuan satu mayat lelaki. Katanya mayat berkenaan dilaporkan ditemui di kawasan pesisiran pantai Batu Luang pada jam 9.55 malam. Berdasarkan maklumat berkenaan, sepasukan pegawai dan anggota bersama jentera terus dikerah ke lokasi penemuan. Pasukan operasi terus mengambil mayat berkenaan sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Menurutnya, mayat berkenaan disahkan sebagai mangsa selepas proses pengecaman yang dilakukan di hospital oleh keluarganya. Seterusnya, seorang lelaki warga emas ditemui meninggal dunia di Kampung Kipovo, Jalan Tambunan Penampang malam tadi. Mangsa yang berusia 71 tahun itu dilaporkan meninggal dunia di dalam kawasan kebun, kira-kira 500 meter dari jalan utama dan memerlukan bantuan untuk dibawa keluar. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.30 malam. Katanya seramai 4 pegawai dan anggota bersama jentera dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan terus dikerah ke lokasi kejadian. Bilik Kawalan JPPM Penampang menerima panggilan daripada Balai Polis Penampang yang memohon bantuan membawa keluar mayat dari kawasan kebun berkenaan. Pasukan bomba yang hadir di lokasi kemudiannya bersama pasukan polis mengangkat mayat berkenaan menggunakan stretcher sejauh 500 meter hingga ke jalan besar. Menurutnya, mayat mangsa seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.